Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA membuat laporan polis susulan kejadian vandalisme mural di Taman Cahaya Alam Seksyen 2 U12 Shah Alam Selangor. Kali ini sebagai pilihan raya paling bersih kini sudah tercalak. Apakah anda tahu apa itu vandalism? Vandalism adalah membuat sebarang perubahan seperti melukis, menanda, mengecat, menampal, merosakkan atau mengotorkan harta benda tanpa kebenaran pihak berkuasa. Vandalism dilakukan oleh pelakunya tidak kira usia, bangsa dan agama dan dilakukan di mana-mana sahaja. Hari demi hari, vandalism semakin meningkat oleh tangan durjana dan menjadikan kemudahan awam sebagai mangsa. Di manakah nilai murni yang diterapkan di dalam jiwa kita sebagai rakyat Malaysia? Di manakah nurani kita sehingga sanggup menghina pejuang dan barisan utama demi memerangi COVID-19 yang melanda? Sampai hati kita merosakkan lakaran penghargaan kepada pejuang utama dengan kata-kata kesat nilai murni kita. Mengapakah ia berlaku? Apakah puncanya? Didikankah? Pengaruhkah? Assalamualaikum. Nama saya Nur Amirah binti Ahmad Zawawi, memegang ID 622112200063. Saya akan menerangkan tentang faktor-faktor berlakunya gejala vandalisme di dalam kalangan remaja. Terdapat banyak faktor yang mendorong remaja untuk terlibat dengan gejala vandalisme ini. Antaranya adalah pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya merupakan faktor utama berlakunya vandalisme. Golongan remaja biasanya lebih mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Rakan sebaya merupakan komponen penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Pengaruh rakan sebaya akan mencorakkan sikap, nilai dan tingkah laku seseorang remaja tersebut, terutamanya remaja yang tercicir dan menghadapi masalah dalam institusi keluarga mereka. Kebiasaannya, golongan remaja yang melakukan vandalisme ini merupakan remaja dalam kumpulan. Kumpulan ini tidak mempunyai tujuan dan terjebak dalam budaya lepak. Apabila mereka berkumpul, timbullah pelbagai idea yang tidak baik termasuk menconteng harta benda awam dan merosakkan harta benda awam tersebut. Seterusnya adalah ibu bapa. Ibu bapa ialah pendorong kepada sifat vandalisme di kalangan remaja. Contohnya, ketika memandu, ibu bapa sering membuang sampah keluar tingkap dan menghiraukan papan tanda had kelajuan. Sesetengah remaja yang terjebak dalam gejala vandalisme berasal daripada keluarga bermasalah atau keluarga yang mengamalkan budaya hidup negatif. Selain itu, kurangnya kawalan dan bimbingan yang sempurna daripada ibu bapa juga merupakan faktor utama mendorong remaja terjebak dalam gejala negatif ini. Seterusnya adalah media massa. Media massa merupakan pengaruh dan kesan yang amat kuat dan sukar sekali dielakkan pada masa kini. Paparan adegan-adegan negatif dari filem-filem atau rancangan dari barat yang mempunyai unsur-unsur perlakuan ke arah vandalisme boleh mempengaruhi remaja melakukan vandalisme. Golongan remaja lazimnya mudah meniru dan mengikut hal yang dilihat di sekeliling mereka, termasuklah media massa, apatah lagi tanpa bimbingan dan tunjuk ajar sewajarnya. Seterusnya adalah sikap tidak ambil peduli masyarakat. Sikap tidak ambil peduli masyarakat juga merupakan faktor berlakunya gejala vandalisme. Remaja adalah produk sistem sesebuah masyarakat. Masyarakat yang pincang akhirnya akan melahirkan produk yang pincang. Sikap sesetengah masyarakat kini yang mementingkan soal kebendaan dan tidak ambil peduli terhadap isu-isu sosial sememangnya merumitkan masalah yang sedia wujud. Vandalisme biasanya banyak berlaku di bandar. Golongan remaja menconteng dan merosakkan harta benda awam merupakan hal yang tidak terpelajar.
Ini kerana generasi yang dilahirkan di bandar suka dikawal. Di kawasan bandar, sesetengah penduduk tidak ambil peduli terhadap apa yang berlaku di sekeliling mereka. Oleh itu, golongan remaja merasa diri mereka bebas untuk meneruskan gejala negatif ini tanpa menghiraukan rasa tanggungjawab terhadap harta benda awam. Akhir sekali adalah kelemahan penguatkuasaan undang-undang di negara kita. Penguasaan undang-undang yang lemah juga menjadi pendorong kepada perbuatan vandalisme. Setakat ini tidak ramai remaja yang ditangkap kerana perbuatan vandalisme. Hal ini adalah kerana perbuatan vandalisme adalah dianggap remeh. Keadaan juga menyebabkan para remaja tidak takut untuk melakukan vandalisme. Oleh itu, pihak berkuasa patut menambah pegawai bagi membuat rondaan dan pemantauan di tempat-tempat yang selalu berlaku vandalisme. Selain itu, pesalah vandalisme perlu didakwa di mahkamah supaya menjadi pengajaran kepada orang lain. Ini adalah antara faktor-faktor terjadinya vandalisme dalam kalangan remaja yang dapat saya huraikan. Selepas menceritakan tentang punca-punca berlakunya vandalism, semestinya akan berlakunya kesan-kesan daripada aktiviti vandalism. Setelah membuat kajian dari internet, saya melihat terdapat banyak kesan-kesan daripada aktiviti vandalism. Kesan-kesan vandalism ini bukan sahaja dapat dirasai oleh individu, tetapi memberi impak yang teruk kepada masyarakat sekeliling dan negara disebabkan perbuatan yang tidak wajar itu dan secara tidak langsung menyusahkan semua pihak tak kira tua atau muda. Antara kesan-kesan daripada aktiviti vandalism seperti kerugian kewangan boleh mengakibatkan bencana kepada seseorang, mengakibatkan rasa tidak senang melihat pemandangan alam sekitar, dapat menimbulkan tanggapan yang buruk terhadap negara dan lebih cenderung untuk melakukan jenayah yang lebih berat. Mengikut kajian, impak terbesar aktiviti vandalism yang tidak bermoral ini ialah kerugian kewangan sesebuah pihak. Punca kerugian kewangan daripada kegiatan vandalism ini adalah disebabkan duit-duit tersebut digunakan untuk penyelenggaraan. Penyelenggaraan ini untuk membaik pulih harta-harta benda awam seperti meja dan kerusi di taman awam, lampu-lampu di sekitar kawasan awam dan bumbung-bumbung perhentian bas yang sudah rosak oleh disebabkan pihak-pihak yang tidak bermoral ini. Sepatutnya, duit-duit tersebut dapat dibelanjakan untuk membina infrastruktur yang lebih baik daripada sebelumnya. Tapi akhirnya digunakan untuk membaik pulih harta benda awam yang telah dirosakkan. Sebagai bukti, berdasarkan laporan berikut, pihak-pihak yang bertanggungjawab telah mengeluarkan puluhan juta untuk membaik pulih harta benda awam. Bukan itu sahaja, orang ramai tidak dapat menikmati kemudahan baru dan mendapat kerugian. Orang ramai memikul beban kewangan disebabkan perbelanjaan yang tidak sepatutnya dibelanjakan. Seterusnya, vandalism boleh mengakibatkan bencana kepada orang ramai. Di dalam konteks ini, terdapat peralatan atau harta benda awam yang tidak selamat digunakan oleh orang ramai. Disebabkan atas tiada ciri keselamatan peralatan atau harta benda awam ini dapat menimbulkan bahaya kepada orang ramai, khususnya kanak-kanak. Selain itu, peralatan tersebut tidak lagi dapat dimanfaatkan oleh orang awam lagi. Contohnya, menurut sumber utusan Malaysia, pada tahun 1969 terdapat berlakunya kebakaran sekolah dan menurut Sarabati pada tahun 2016 terdapat berlakunya kebakaran pencawang dan kabel elektrik yang mengakibatkan terputusnya bekalan elektrik. Selain itu, boleh mengakibatkan bencana kepada orang ramai. Vandalism juga mengakibatkan rasa tidak senang melihat pemandangan alam sekitar. Orang awam datang ke tempat awam untuk melakukan aktiviti riadah dan ingin menikmati pemandangan yang indah yang telah disediakan oleh kerajaan.
Harta benda awam ini bukan sahaja tidak dapat digunakan lagi, malah menzahirkan rasa tidak senang melihat pemandangan alam sekitar yang menjadi tempat tumpuan orang ramai. Oleh kerana rasa tidak senang melihat kawasan sekeliling, para ibu bapa menzahirkan rasa tidak gembira dan tidak membiarkan anak-anak mereka untuk bermain alat permainan yang sudah rosak. Lantas, kanak-kanak rasa tidak seronok untuk bermain lagi. Seterusnya, dapat menimbulkan tanggapan yang buruk terhadap negara juga merupakan kesan kegiatan vandalisme. Oleh kerana kegiatan vandalisme diamalkan, para pelancong yang datang melancong di negara ini, sama ada dari luar atau dalam negara, pasti akan menimbulkan tanggapan negatif. Dan semestinya kita sebagai rakyat Malaysia pasti berasa malu. Hal ini kerana para pelancong menganggap masyarakat kita berbudaya budi pekerti dan bersopan santun. Yang terakhir sekali, daripada kegiatan vandalisme memberi impak lebih cenderung untuk melakukan jenayah yang lebih berat. Berdasarkan jangkaan akhbar, aktiviti vandalisme ini boleh membuat para remaja lebih cenderung untuk terlibat dalam jenayah yang lebih berat seperti mencuri dan merarut. Menurut penghuni tua, menzahirkan rasa bimbang. Menurut ini, kebiasaannya remaja tidak mengikut akal fikiran, malah menyebabkan mereka mahu melakukan jenayah sehingga melanggar undang-undang negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan mengenai langkah untuk atasi vandalisme dalam kalangan remaja. Okey. Seperti yang kita tahu, masalah vandalisme dekat negara kita ni semakin berleluasa lah, maksudnya makin meningkat. So, saya akan terangkan beberapa langkah untuk mengatasi. Yang pertama adalah mengenai pasti punca berlakunya vandalisme. Okey, yang first tu kena pasti berlakunya punca vandalisme ni. First, kita tahu daripada family sendiri. Kadang-kadang mungkin berlakunya vandalisme ni berlakunya daripada broken family. Macam setengah anak kurang kasih sayang ibu bapa. So daripada situ mereka akan macam takkan puas hati lah. Kalau bila mereka kurang kasih sayang, mereka rasa macam ada something yang mereka kena buat untuk dapatkan perhatian tu. So maksudnya dengan cara vandalisme macam ni, vandalisme ni akan buatkan mereka ni untuk melepaskan dendam mereka. Itu yang first. Yang second pula, berlakunya vandalisme ni sebab pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya ni macam kita tahu lah, selalunya kita akan duduk dengan rakan-rakan sebaya, dengan kawan-kawan, sebanyak habiskan masa dengan kawan-kawan. Sebab janganlah habiskan masa dengan mak ayah kalau mak ayah sibuk kerja kan. So kita akan banyak habiskan masa dengan kawan-kawan. So kat situ lah kita bergantung jugalah. Kalau dapat kawan yang baik, baiklah. Kalau dapat kawan yang buruk, tetap jugalah buruk jugalah. Okey, yang tu yang pertama. Okey, yang kedua dia setiap orang ni menjadi mata pihak berkuasa. So untuk mata pihak berkuasa ni maksudnya macam setiap masyarakat ni perlu mainkan peranan. Mainkan peranan macam mana mainkan peranan lah. Kalau macam kita nampak berlaku jenayah, terus bagi tahu pihak yang bertanggungjawab untuk settlekan masalah tu. So macam dia akan memudahkan lagi lah pihak berkuasa untuk melakukan pekerjaan dia orang lah. So macam benda ni mungkin akan makin berkurang berlakunya vandalisme kalau pihak berkuasa dapat tahu. So okey, itu yang kedua lah, tindakan masyarakat perlu ambil juga tindakan tersebut. Bertanggungjawab sama-sama untuk kurangkan banteraskan masalah vandalisme dalam kalangan pelajar ataupun remaja. Lepas tu yang ketiga, menyediakan ruang khas untuk remaja berkarya. Sebagai contoh macam ni lah,
lukisan-lukisan karya mural macam ni. So memang akan sesuai lah untuk remaja untuk try dia orang punya kreativiti dia orang. So dia orang akan try benda-benda macam ni untuk buat benda tu jadi macam menarik lah untuk dipandang. Tak adalah macam selekeh vandalisme kan, kadang-kadang dia just merosakkan dinding kan, macam tak elok lah orang nak tengok. Terutama Malaysia pula sekarang kan jadi macam pusat kawasan pelancongan untuk orang-orang asing datang kan. So better macam ni lah daripada yang tak elok tu kan. Okey, yang tu yang ketiga. Kalau yang keempat pula, menguatkuasakan denda kepada pesalah laku. So maksudnya macam kalau nampak orang buat benda tak elok ni dan bila orang tu kena tangkap, bila seorang tu macam benda tu macam salah tu kena tangkap, contohnya macam kuatkuasakan lagi undang-undang. Contohnya macam kenakan tindakan yang sepatutnya lah dekat orang tersebut. Contoh macam tinggikan denda bayaran ataupun kenakan penjara yang sepatutnya kena dekat dia. Okey. Okey, yang kelima ialah menggalakkan penglibatan remaja dalam aktiviti luar bilik darjah. Sebagai contoh macam lukisan mural ni pun salah satu juga untuk aktiviti riadah. Lepas tu yang kedua macam bermain badminton, main bola ataupun apa-apa aktiviti luar yang macam memberikan suatu efek yang positif kepada diri sendiri. Saya macam tu lagi bagus lah daripada melibatkan aktiviti yang tak berfaedah, hanya membuangkan masa. Lagi satu, seperti yang kita tahu sekarang, kebanyakannya remaja lebih banyakkan buang masa, bukan buang masa, dia just main juga. Selalunya remaja ni, dia tambah-tambah remaja zaman sekarang lah, selalunya akan main phone. Phone tu kalau macam badak tu macam nothing lah dalam hidup ni. So macam main phone contohnya macam main PUBG. Tapi ingatnya yang itu okey, cuma dia akan kurangkan aktiviti riadah yang macam yang baik untuk kesihatan. So macam kalau PUBG tu macam just main je, memanglah guna akal, tapi macam tak best lah sebab kurang bergerak macam tu. So macam betternya aktiviti luar lah, seperti macam main badminton, main bola macam tu. Macam tu lagi sihat lah sebab kita boleh communicate dengan kawan apa semua tu macam lagi okey. Memang kalau 4G pun boleh communicate dengan kawan, tapi macam tak best lah, tak boleh face to face ke apa ke macam tu. Okey. Yang last sekali ialah peranan media massa menunjukkan tauladan. Okey, peranan media massa ni macam kita kan tahu kan, selalu kita akan pegang phone dan kita akan buka website apa pun macam Instagram, Facebook. Macam tu, kita akan cari macam something yang macam untuk motivate diri kita. So macam benda tu lagi bagus lah daripada kita buka terus ada maki hamui. Macam kita tak sedap lah tengok benda macam tu kan. So macam better benda-benda positif sepatutnya dipostkan, bukan yang negatif lah. Sebab benda tu akan bagi efek untuk seseorang tu. So itulah salah satunya langkah-langkah untuk kita pantraskan lagi, untuk kita hentikan lagi vandalisme di Malaysia ni. Lepas tu itu je lah. Okay, sekian, terima kasih. Secara ringkasnya, makna vandalism ini adalah tindakan merosakkan atau memusnahkan kemudahan awam atau harta persendirian, sama ada ia dilakukan secara tertutup atau berkumpulan tanpa alasan yang sah. Remaja, terutama pelajar sekolah, juga sering melakukan aktiviti ini tanpa mengira jantina. Lebih penting lagi, sikap vandalism menyebabkan kerugian bagi sektor awam dan swasta kerana mereka terpaksa menanggung kos membaiki dan mengganti peralatan yang sudah rosak. Egois hanya kerana mereka merosakkan kemudahan awam tanpa memikirkan akibatnya dari orang awam. Mereka juga tidak suka dan menghargai harta benda awam. Oleh kerana berlakunya gejala sosial di Malaysia semakin meningkat, masyarakat harus berusaha mengatasi masalah ini.